Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 10 Oktober 2021 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Vaksinasi capai 90%. Rentas negeri dibenarkan bermula tengah malam ini. Pelan strategik kesihatan mental dilancar. Baik saudara, setelah sekian lama menanti, akhirnya keluarga Malaysia dibenarkan untuk merentas negeri bermula tengah malam ini. Bagaimanapun, kebenaran itu hanya bagi individu yang telah lengkap 2 dos vaksin. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kelonggaran diberi setelah negara mencapai 90% vaksinasi populasi dewasa di bawah Pelan Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK hari ini. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, data vaksinasi terkini akan dikemaskini di laman sesawang COVID Now pada tengah malam ini. Walaupun kebebasan telah pun diberikan untuk pergerakan, tapi saya harap jangan mengambil lewa dari segi pematuhan SOP. Kerana SOP itu masih lagi menjadi syarat utama untuk menjayakan apa yang kita laksanakan ini seterusnya. Dan ingin saya ingatkan bahawa Akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan masih lagi dikuatkuasakan. Bermakna kesalahan di bawah Akta 342 masih boleh dikenakan dan mereka yang melanggarnya masih boleh dikenakan tindakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Putrajaya. Datuk Seri Ismail Sabri turut menegaskan kebenaran pergerakan rentas negeri tidak terpakai ke atas kawasan atau lokaliti yang diisytihar Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Seiring kelonggaran itu, aktiviti pelancongan turut dibenarkan. Berhubung ujian pengesanan COVID-19, Perdana Menteri menjelaskan ia tidak diwajibkan sebelum mana-mana pihak melakukan rentas negeri. Bagaimanapun, sebagai individu bertanggungjawab, beliau menyarankan ia diambil bagi melindungi keluarga dan golongan berisiko. Untuk pastikan ibu bapa kita di kampung selamat, kita cek dulu diri kita, adakah kita ni tiada jangkitan. Maka lebih adalah digalakkan. Saya tidak kata wajib. Digalakkan untuk kepentingan keluarga kita, ibu bapa kita di kampung. Kita membuat RTK yang menggunakan ILEO itu. Katanya bukan hanya mereka yang pulang ke kampung sahaja seeloknya membuat ujian. Malah ibu bapa yang bakal menerima kepulangan keluarga di kampung juga sebaiknya membuat ujian berkenaan terlebih dahulu.
Datuk Seri Ismail Sabri turut memberi jaminan kerajaan tidak akan menarik balik kebenaran rentas negeri walaupun terdapat peningkatan kes COVID-19 selepas ini. Beliau berkata penutupan hanya di lokaliti berlakunya peningkatan kes dan tidak akan melibatkan seluruh kawasan luas, apatah lagi penutupan sempadan negeri. Apabila pembukaan ini dilaksanakan, maka ianya akan terus dilaksanakan walaupun mungkin terdapat kes-kes peningkatan kes. Kita tidak akan tutup seluruh Langkawi misalnya. Apabila ada kes meningkat di hotel, di sebuah hotel di Langkawi, yang perlu kita lakukan tutup hotel tersebut. Sementara itu, rakyat Malaysia yang lengkap divaksinasi turut dibenar melakukan perjalanan ke luar negara tanpa melalui My Travel Pass Jabatan Imigresen. Bagaimanapun, mereka masih perlu menjalani kuarantin wajib 14 hari sebaik pulang ke tanah air. Syaratnya tetap sama, bebas melancong keluar negara dan sebelum balik, yang pertama mesti membuat swab test saringan, swab di luar negara 3 hari sebelum pulang ke tanah air, dan setibanya di negara, di lapangan terbang dan sebagainya, di pintu masuk negara juga perlu membuat swab test. Dan selepas itu ditempatkan di pusat kuarantin. Walaupun bagaimanapun, untuk warga kita, kuarantin adalah telah pun dibenarkan di rumah untuk dikuarantin. Sebelum ini, rakyat Malaysia yang ingin keluar negara perlu mendapat kebenaran menerusi My Travel Pass berdasarkan kategori tertentu termasuk pendidikan, perniagaan dan kecemasan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan pintu sempadan negara masih belum dibuka untuk pelancong asing. Pastinya pengumuman gembira Perdana Menteri dengan kebenaran merentas negeri disambut baik oleh rakyat kerana sudah bebas bergerak ke mana-mana destinasi. Ia boleh disifatkan sebagai hadiah buat keluarga Malaysia yang memberi sokongan jitu dan memainkan peranan dalam menjayakan program PICK. Wartawan Syazwani Samsu ada laporannya. Lama dah. Dah 2 tahun dah, 3 tahun dah ni. Tak dapat balik. Perasaan saya memang gembira lah. Gembira jumpa saudara kita kat kampung dah. Alhamdulillah. Terima kasih dah. Banyak-banyak terima kasih. Kita bersyukur alhamdulillah pada kerajaan kita kerana kita pun berapa sekian lama kita tak minta negeri kan. Jadi alhamdulillah lah. Kita banyak terima kasih lah pada kerajaan sebab berusaha sehabis baik menangani masalah yang kita hadap sekarang. Rentas negeri, pembukaan sektor pelancongan, sesi pembelajaran sekolah secara bersemuka dan pembukaan venue sukan dengan kehadiran penonton, itu antara senario yang akan kembali mewarnai kehidupan masyarakat di negara ini. Kejayaan mencapai sasaran 90% populasi dewasa lengkap 2 dos vaksin COVID-19 ibarat kemanisan yang dinanti-nantikan. Sejak September, jumlah kes positif harian mencatat penurunan hasil proses vaksinasi aktif di seluruh negara. Namun, kelonggaran yang diberi menyaksikan aktiviti pergerakan meningkat hingga menimbulkan keresahan. Kerajaan dah berusaha dah. Tapi ini bukan hanya untuk bukan usaha daripada pihak kerajaan je. Kita as a rakyat pun kena sama-samalah seiring berusaha juga. Jangan dilonggarkan, just follow je. Kan, pasal penyakit ni bukannya sebarang-sebarang penyakit lah. Bila dah kena sakit, habis semua susah. Risiko jangkitan masih boleh berlaku meskipun program vaksinasi berjaya dan ini diakui pakar kesihatan awam. Kita harus memastikan bahawa kita sihat dan tiada gejala-gejala yang menunjukkan yang mungkin kita ada COVID. So apabila kita ada simptom-simptom macam ni, kita harus mengelakkan daripada merentas negeri dan juga
patuhi kepada SOP seperti memakai pelitup muka dan mengekalkan jarak fizikal apabila kita ada simptom dan get ourselves quickly tested. Fasa endemik bukan alasan untuk leka, malah fasiliti kesihatan awam dan swasta perlu terus bersedia memandangkan masih terdapat golongan belum divaksin. Kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan dalam fasa seterusnya hidup bersama COVID tidak boleh alpa. Selain daripada itu, oleh kerana golongan tertentu, khususnya kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah, masih belum diberikan vaksinasi. Oleh yang demikian, fasiliti-fasiliti yang berkaitan dengan kanak-kanak perlu dipertingkatkan untuk siap siaga sekiranya terdapat peningkatan kes. Pelonggaran yang diberi tentunya dapat menambah baik momentum ekonomi negara selain memberi kelegaan terhadap emosi rakyat. Bagaimanapun ini bukan bermakna kita bebas dari COVID-19. Sebaliknya perlu lebih berwaspada. SOP sedia ada seperti pemakaian pelitup separuh muka perlu dikekalkan di samping penjagaan kesihatan yang baik. Kini kita keluarga Malaysia menggalas tugas penting dalam menentukan kejayaan negara melangkah ke fasa endemik COVID-19. Sazwani Samsu, Berita RTM. Baik, tinjauan wartawan Ravin Sanmugam pula mendapati orang ramai pastinya sudah mula merancang perjalanan masing-masing. Kita saksikan. Sangat teruja dan gembira, ramai yang saya temui akui berhasrat untuk pulang ke kampung halaman dan tidak kurang juga yang ingin mengambil peluang melancung keluar dari ibu kota. Kalau boleh saya nak balik secepat yang mungkin lah, minggu depan ke ataupun dalam minggu ni juga sebab dah lama sangat tak balik. Saya asal Sarawak. Rasa SIP lah dapat jumpa orang tua saya sebab lama dah tak balik 2 tahun dah. Bagus juga. Lama sangat kita duduk dalam rumah aje. Tak keluar lagi pun. Kita dari Pahang, Raub Pahang. Ini hari baru datang. Itu pun kita pergi balai, minta surat baru datang. Sekarang okey lah. Selamatlah. Seronok lah sebab dah lama tak balik kampung kan. Dah 2 tahun macam tu. So macam gemuruh lah. Kalau biarlah after macam 2 minggu, selepas 2 minggu ke, kalau boleh sebulan ke, baru balik. Baru selesa sikit kan. Sementara itu, individu yang belum mengambil suntikan vaksin COVID-19 dinasihatkan mendapatkannya segera supaya dapat menikmati kelonggaran sama yang dilaksana oleh kerajaan. Ya, untuk yang belum register vaksin tu, digalakkan untuk vaksin lah. Sebab untuk protek diri sendiri sebenarnya kan. Apa-apa jadi diri sendiri yang penting sebenarnya kan. Sebelum sebar pada orang lain. Ada yang tak dapat, ada yang tak nak. Jadi pelan-pelan lah ambil. Sebab kalau nak harapkan 100% memang takkan adanya. So yang mana dah rasa memang tak boleh nak balik, ambil vaksin. Dah capai 100, okey boleh balik. Ingat, kita masih tertakluk kepada pematuhan SOP pelan pemulihan negara ditetapkan. Pastikan anda melakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum melakukan perjalanannya. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Bagi penganalisis ekonomi, kebenaran rentas negeri dan perjalanan ke luar negara bakal menjadi pemangkin kepada pemulihan semula sektor pelancongan negara yang amat terkesan sejak pandemik COVID-19. Menurut Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, bukan sekadar pelancongan, malah keseluruhan rantaian sektor berkenaan akan turut meraih manfaat. Ini meliputi sektor pengangkutan, perhotelan dan peruncitan. Selain daripada itu juga pengangkutan selain daripada kapal terbang adalah bas-bas ekspres yang kini boleh beroperasi semula di antara negeri-negeri ya, di Semenanjung dan begitu juga di Sabah dan Sarawak. Peningkatan aktiviti pengangkutan juga akan turut dinikmati oleh pengusaha sesi minyak di seluruh negara ya, yang juga telah mengalami kekurangan jualan petrol maupun diesel.
Apatah lagi sektor yang paling menerima lonjakan adalah pastinya sektor pelancongan. Beliau pada masa sama turut menyarankan agar usahawan dan pemain industri menguatkuasakan SOP ketat di premis masing-masing. Trafik di Lebuh Raya Utara Selatan dijangka meningkat 1.1 juta hingga 1.3 juta kenderaan susulan aktiviti rentas negeri. Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS Malaysia Berhad PLAS, Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata, PLAS akan membuka semula semua 94 plaza tol di seluruh wilayah utara dan selatan sebagai persediaan menghadapi peningkatan trafik. Memandangkan pada minggu hadapan terdapat cuti Maulidul Rasul pada hari Selasa 12 hari bulan, jadi mungkin ramai yang akan mengambil kesempatan untuk menjampung cuti pada hari Isnin untuk merentas negeri, pulang ke kampung halaman maupun pergi bercuti setelah sekian lama tidak boleh berbuat sedemikian. Operasi PLAS di sepanjang Lebuh Raya akan dibuka sepenuhnya dari segi rondaan dan bantuan PLAS ronda, dan pelibatan agensi lain seperti polis dan JPJ yang turut akan bersama bagi memastikan semuanya perjalanan lancar dan terkawal. Jelasnya, semua kemudahan awam di 29 hentian rehat dan rawat R&R Plus dan 50 hentian sebelah sentiasa dibersihkan mengikut jadual pembersihan yang ketat. Susulan pengumuman kebenaran rentas negeri, Polis Diraja Malaysia akan menutup sekatan jalan raya SGR di semua sempadan negeri bermula tengah malam ini. Bagaimanapun, Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani menerusi kenyataan berkata, SGR di kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD dikekalkan. Tambahnya, PDRM akan tetap menggerakkan pasukannya bagi memantau pematuhan SOP secara rawak di lokasi tumpuan umum. Ia seperti diperuntukkan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Beliau menasihati masyarakat agar tidak mengambil lewa kelonggaran diberikan dengan mengabaikan SOP bagi mengelak penularan COVID-19. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Nikmati penjimatan 50% dengan penyelesaian perniagaan Unify. Dengan Microsoft 365, kolaborasi dengan pelanggan, kongsi hasil kerja terbaik dan urus semua keperluan perniagaan anda. Layari unify.com.my/SME Grant hari ini.
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Baik, bersempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, Kementerian Kesihatan melancarkan Pelan Strategik Kesihatan Mental 2020-2025. Jelas menterinya Khairi Jamaluddin, ia merupakan strategi jangka panjang kementerian bagi meningkatkan akses dan kualiti perkhidmatan kesihatan mental negara. Pelan tersebut menggariskan beberapa strategi dalam menangani isu kesihatan mental, termasuklah mempromosikan kesihatan mental terhadap semua lapisan masyarakat dan penyediaan capaian perkhidmatan kesihatan mental yang komprehensif dan berkualiti. Ini yang saya sebutkan tadi bukan hanya stigma tapi soal meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Seperti yang kita tahu, isu-isu berkaitan masalah kesihatan mental juga berpunca daripada faktor-faktor sosial. Justru Pelan ini menekankan juga kolaborasi interagensi dan peranan mereka dalam pelaksanaan agenda kesihatan mental negara. Beliau juga akan mengemukakan semula cadangan penubuhan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Nasional sebagai antara agenda utamanya dalam menangani isu kesihatan mental di negara ini. Khairi berkata demikian pada majlis pelancaran pelan tersebut dan kempen media Let's Talk Minda Sihat secara dalam talian. Derita dalam senyap, apa tidaknya dilabel gila atau kurang siuman. Realiti itu ditanggung setiap pengidap masalah kesihatan mental sehingga ada dalam kalangan mereka yang lebih memilih untuk memencilkan diri. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, wartawan Fahmi Zaidi menyingkap realiti pesakit mental yang bergelut dengan tekanan dan emosi. Pelbagai gelaran sering dilemparkan sebilangan masyarakat terhadap individu yang mengalami gangguan mental. Tidak kira sama ada dipanggil gila, kurang siuman atau tidak waras, impaknya mampu membunuh emosi pesakit. Stigma negatif ini menjadikan kemurungan pesakit mental berada pada tahap kronik yang mendorong mereka bertindak di luar kawalan sehingga ada yang sanggup membunuh diri. Hakikat ini diakui pemuda berusia 34 tahun ini. Dia salah seorang pesakit yang pernah melalui episod hitam akibat kemurungan sejak 14 tahun lalu. Saya mula mendapat gejala kemurungan sejak tahun 2007 ketika saya berumur 20 tahun. Dan saya mula sedar bahawa gejala-gejala yang saya alami itu adalah kemurungan ataupun depression pada tahun 2016. Okey, tapi sekarang semenjak tahun lepas, iaitu sejak bulan Januari tahun 2020, saya telah mendapat rawatan di klinik pakar psikiatri di Hospital Shah Alam. Antara punca yang boleh saya kongsikan sehingga saya mengidap kemurungan adalah disebabkan masalah kewangan dan juga masalah perhubungan sesama ahli keluarga. Ternyata rawatan yang diterima di klinik pakar banyak membantunya untuk kembali pulih. Rawatan yang diberikan oleh hospital kepada saya tidaklah terlalu rumit dan tidak serumit yang dibayangkan sebab saya hanya dibekalkan dengan 2 jenis ubat
dan diberikan sesi counselling atau consultation secara berkala. Pada awalnya session tersebut hanya dibuat sebulan sekali, dan sekarang setelah keadaan saya semakin pulih, sesi tersebut hanya diberikan sekali untuk setiap 3 bulan. Meski masih lagi menjalani rawatan, hidupnya kini bertambah positif. Apalagi dengan sokongan moral berterusan diterima daripada anggota keluarga dan sahabat andai. Justru, individu yang mempunyai masalah mental tiada sebab untuk merasa malu. Sebelum terlambat hingga nyawa menjadi pertaruhan tampil untuk dapatkan rawatan. Kena memberanikan diri dan jujur dengan diri sendiri, dan pergi ke mana-mana klinik dan minta sahkan bahawa masalah tersebut adalah masalah kesihatan mental. Jangan risau kerana doktor yang ada dekat Malaysia ni, sama ada doktor di klinik kerajaan ataupun swasta, mereka sangat menjaga, orang kata menjaga sensitiviti, dan mereka sangat dan mereka tidak menghakimi apa masalah yang kita alami sebagai pesakit. Aspek kesihatan mental diri perlu diberikan perhatian agar kita semua dapat hidup dalam keadaan harmoni dan tenang, terutama ketika negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Setiap daripada kita perlu bijak menyalurkan segala tekanan dan masalah yang dihadapi pada tempat dan cara yang betul. Ingatlah, pepatah Melayu ada mengatakan, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Jadi, janganlah diikutkan rasa hati kerana kelak badan sendiri yang binasa. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Susulan Pusat Internet Komuniti PIK ditransformasikan menjadi Pusat Ekonomi Digital. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ia perlu dimanfaatkan masyarakat luar bandar sebagai alat dan jendela utama untuk mentransformasikan ekonomi mereka. Jelas Tan Sri Anwar, kesemua pusat berkenaan akan ditambah baik dan disusun kembali dengan pendekatan baharu bagi memastikan ia dimanfaatkan secara intensif. Memberikan input-input dari segi program yang lebih tersusun lagi, terutamanya program-program untuk melatih dan membawa bagaimana penduduk setempat, sebagai contoh bagaimana mereka boleh menggunakan aplikasi e-dagang, katalah Shopee ke apa sebagainya, bagaimana cara dia nak memasarkan produk dia menggunakan platform-platform e-dagang yang sedia ada, sama ada e-dagang yang international ataupun yang tempatan. Itu satu lagi aspek yang kita nak pertingkatkan. Tambahnya, jawatan kuasa pentadbir Pusat Ekonomi Digital yang terdiri daripada wakil komuniti setempat turut diwujudkan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melawat Pusat Internet Komuniti Tanah Rata di Cameron Highlands, Pahang. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC berperanan menyusun program dalam memberi latihan dan membawa penduduk setempat untuk memanfaatkan pusat ekonomi digital ke arah ekonomi digital. Bangkit rancakan kembali ekonomi keluarga. Usahawan terjejas pendapatan diajak menyertai Rora Rona Rasa melalui program usahawan Rora Mobile Center yang julung kalinya diwujudkan. Program itu menyasarkan penyertaan 5,000 usahawan yang boleh menjadi stokis. Menurut pengasas Rora Rona Rasa, Siti Akmaliyah Syuhaimi, program turut menyasarkan 50,000 ejen dropship di seluruh negara. Mereka yang sertai Rora Mobile Center ini bukan sahaja akan jadi usahawan kecil, tetapi HQ akan melatih mereka sehingga berjaya mempunyai kedai mereka sendiri. Paling penting, usahawan Rora boleh menjual produk sepanjang tahun, merangkumi produk musim perayaan, hari istimewa dan paling penting produk harian pilihan keluarga. Tak payah nak cari brand lain bila dah nak jual pelbagai produk. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis pelancaran program berkenaan di Batu Caves, Selangor. Jelasnya mereka mempunyai kumpulan sokongan yang boleh melatih usahawan yang menyertai selain menyediakan pelbagai insentif untuk memupuk semangat memulakan perniagaan.
kita dah sediakan macam-macam strategi untuk bantu mereka. Apa yang ada pada RORA, insya-Allah, yang pertamanya kita dah sediakan satunya bimbingan dan latihan kepada mereka-mereka yang masih lagi baru ataupun mereka-mereka yang sedang mencari-cari. Ada yang lost, ada yang orang kata hilang punca ketika ini. InsyaAllah kami jemput bersama-sama untuk kita menggerakkan perniagaan ini bersama-sama. RORA Rona Rasa yang mempunyai 6 buah kilang mengeluarkan lebih 100 jenis produk yang terbahagi kepada 7 kategori. Sementara 3 lagi kilang baru bertempat di Puncak Alam Selangor akan mula beroperasi pada 1 November. Antara produk berpermintaan tinggi yang dikeluarkan seperti kambing perap, daging harimau menangis, ketupat frozen dan snack viral pilihan keluarga selain patin masak gulai tempoyak. Pendaftaran dibuka sekarang. Untuk maklumat lanjut boleh layari Facebook dan Instagram RORA Rona Rasa HQ atau hubungi talian tertera. Baik, seterusnya untuk pemasukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul Islam. Syairul, teruskan. Baik, terima kasih. Malaysia teruskan cabaran di Piala Uber 2020. Harimau Melaya tewas aksi persahabatan kedua. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Syairul Islam dalam edisi sukan. Kejohanan badminton Piala Uber di Aarhus, Denmark. Selepas tewas 1-4 kepada tuan rumah pada aksi pertama kumpulan di semalam, skuad wanita negara meneruskan cabaran apabila turun bertemu juara 14 kali China malam ini. Sesuatu yang positif bagi aksi malam ini ialah apabila pemain muda berusia 17 tahun Siti Nursyuhaini Azman diberi peluang beraksi dalam penampilan sulungnya sebagai perseorangan kedua. Sementara itu, Siti Nursyuhaini Azman yang ditemui sebelum ini berkata apa yang penting baginya ialah memberikan yang terbaik untuk Malaysia. Dia bakal bertemu pemain di ranking ke-9 dunia He Bingjiao. Saya rasa gugup tu ada, tapi saya try untuk tukarkan kepada rasa macam tukar rasa kepada ambil jadikan ini sebagai pengalaman. So saya rasa lebih excited dan happy lah. Jaring sikit tadi menyebabkan. Sementara itu, Yoon Ki-juan yang mencatat kemenangan dalam perlawanan bertemu Denmark semalam diturunkan sebagai perseorangan pertama menentang pemenang pingat emas Olimpik Tokyo 2020 Chen Yufei. Ki-juan mengisi tempat SK Sona yang direhatkan bagi perlawanan bertemu China. Kei Letchana pula kekal diletakkan selaku pemain perseorangan ketiga. Dalam saingan beregu, M. Tinah akan sekali lagi bergandingan dengan Lee Meng Yen. Bagi beregu kedua negara, barisan kejurulatihan turut membuat percaturan dengan merehatkan Yap Ling dan menggandingkan Teo Mei Jing bersama Guh Peki. Baik saudara, ketika ini skuad Piala Uber negara sedang ketinggalan 0-1 kepada China susulan kekalahan 13-21, 11-21 pemain perseorangan Yoon Ki-juan di tangan juara Olimpik 2020 Cheng Yufei. Seterusnya ke perkembangan Harimau Melaya. Hajat pasukan negara untuk memperbaiki keputusan selepas tumpas 0-4 kepada Jordan Rabu lepas tidak kesampaian. Turun bertemu Uzbekistan bagi aksi persahabatan kedua semalam. Anak buah Tan Cheng Ho tewas sekali lagi dengan keputusan 5 gol berbalas 1. Skuad Harimau Melaya ternyata gagal mengimbangi tempo permainan pantas pasukan lawan. Uzbekistan yang berada di ranking ke-84 dunia meledak 3 gol di babak pertama menerusi 2 jaringan Dostonbek Kamdamov dan 1 jaringan Kusai Norchayev. Malaysia bagaimanapun cuba bangkit, memberi tentangan dan berjaya merapatkan kedudukan menerusi Badrul Bakhtiar pada masa kecederaan selepas percubaan Muhammad Faisal Abdul Halim terkena tiang gol.
Di babak kedua, Uzbekistan terus merobek gawang Harimau Melaya dengan 2 lagi gol menerusi pemain simpanan Ibrahim Khalil Yusuf dan Azizbek Amanov. Skuad kendalian Tan Cheng Ho itu dalam persiapan menghadapi kejohanan Piala AFF 2020 yang dijadual berlangsung di Singapura pada Disember ini sebelum menyambung misi di pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 tahun depan. Sementara itu, Cheng Ho akui sudah mempunyai bayangan barisan pemain yang akan dibawa ke 2 kejohanan tersebut. Pemilihan ini dibuat berdasarkan penilaian 2 aksi persahabatan Tier 1 berhadapan Jordan dan Uzbekistan. Of course, macam Faizal Halim lah, Miki yang kita nampak keseluruhan menonjol lah. Of course, dan kita nampak idea masih lagi ada, dia punya impact dengan pasukan dan juga Badrul Bakhtiar. Dua-dua senior player ni menunjukkan satu karakter yang terbaik lah untuk bawa pasukan ke satu tahap yang terbaik. Dan bukan Miki sajalah, keseluruhan kita nampak ada beberapa pemain yang boleh yang kata dipertimbangkan kepada skuad Piala AFF dan juga Piala Asia. Dan secara keseluruhan, Cheng Ho mengakui berpuas hati dengan perubahan positif yang ditunjukkan para pemain dalam 2 aksi persahabatan yang telah dilalui itu. Menjelang aksi kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun, skuad bola sepak kebangsaan bawah 22 tahun negara akan menguji kekuatan dalam 3 perlawanan latihan menentang pasukan Liga Malaysia. Skuad kendalian Brad Maloney itu dijadual berdepan juara Liga Premier Negeri Sembilan FC pada 12 Oktober, diikuti 2 perlawanan bersama pasukan Liga Super iaitu Penang FC pada 15 Oktober sebelum menamatkan aksi persahabatan dengan naib juara Kedah Darul Aman FC 3 hari kemudian. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM dalam satu hantaran di laman sosial memaklumkan ia adalah sebahagian daripada persiapan menjelang aksi kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun 2022 yang akan berlangsung di Ulaanbaatar, Mongolia. Malaysia yang diundi dalam kumpulan J akan bertemu Laos pada 25 Oktober diikuti aksi menentang pasukan tuan rumah Mongolia 28 Oktober dan Thailand 31 Oktober. Baik, ini pada perkembangan Piala Malaysia 2021. Pengendali Melaka United Zainal Abidin Hassan optimis pasukannya mampu mara lebih jauh dalam kempen kali ini. Keyakinan itu disuarakan berdasarkan keputusan positif yang diraih dalam 2 aksi awal peringkat kumpulan C. Menurut Zainal, anak buahnya kini berada dalam momentum terbaik dan bersemangat bagi meneruskan cabaran dalam saingan tersebut. Tambahnya, meskipun berdepan cabaran daripada pasukan seperti Kedah Negeri Sembilan dan Kelantan United, namun skuad Hang Tuah tetap mahu menjamin kedudukan 2 teratas kumpulan bagi layak ke pusingan seterusnya. Zainal yang pernah merangkul Piala Malaysia ketika era 80-an dan 90-an bertekad untuk mengulangi pencapaian kali terakhir menjulang trofi itu sebagai jurulatih ketika membimbing Pahang pada musim 2014. Pencapaian terbaik pasukan Melaka dalam kejohanan bola sepak tertua di Asia Tenggara itu adalah sekadar melepasi peringkat skor akhir pada 2017 dan 2019. Mereka ketika ini mengumpul 6 mata untuk mendahului kumpulan C dan bakal berdepan Kelantan United di Stadium Hang Jebat pada 29 Oktober nanti. Baik, ini pula perkembangan sukan hoki. Ketua Jurulatih Skuad Senior Negara Arul Selvaraj menganggap kemenangan yang diraih anak buahnya ke atas Wales pada siri Jelajah United Kingdom 2021 awal pagi tadi memberi impak positif dalam memperbaiki kedudukan ranking dunia. Pada perlawanan ujian ketiga itu, skuad negara berjaya melakar kemenangan 4-3. Jaringan The Speedy Tigers dihasilkan menerusi 2 pukulan sudut penalti Muhammad Razi Abdul Rahim dan Nick Muhammad Aiman Nick Rozmi serta 2 jaringan padang Faizal Sari dan Shelo Silverius. Meskipun lega dengan keputusan ini, Arul bagaimanapun mengakui kurang gembira dengan tahap disiplin pemain di atas padang.
kemenangan yang agak manis dari segi kita nak improve kita punya ranking, dan persembahan dari segi pukulan sudut kita mempunyai 2 dan kita menjaringkan 2 pukulan sudut. Hari ini disiplin atas padang agak kurang meyakinkan disebabkan kita memperolehi 3 kad hijau dan 1 kad kuning, dan pasukan Wales menggunakan kesempatan itu untuk mendapat jaringan gol dan juga penalty stroke. So itu yang harus kita balik meneliti dari segi video dan improve dari segi disiplin padang kita. Sebelum ini, skuad negara tewas sekali dan menang sekali pada 2 aksi ujian dengan Ireland. Selepas ini, mereka sekali lagi akan turun berdepan Wales pada Rabu bagi perlawanan ujian keempat yang juga merupakan aksi ke-8 dalam siri jelajah mereka. Sementara itu, Faizal Saari yang berjaya menyumbang gol ketiga dalam perlawanan tersebut gembira apabila prestasinya kian meningkat sejak perlawanan ujian pertama. Kalau kita lihat ada sedikit sebanyak yang kita perlu baiki, dan yang bagus kita kena teruskan untuk game yang kedua nanti. So saya lihat performance saya dah dapat balik, sentuhan saya dapat balik, so itu tanda positif bagi personal saya. So kita kena study game balik untuk game yang kedua nanti. Atlet gimnastik kebangsaan Farah Ain Abdul Hadi akui perlukan rehat bagi memfokuskan proses pemulihan kecederaannya. Pemenang pingat emas Sukan SEA 2019 itu juga berkata keadaan pandemik COVID-19 yang masih berlarutan juga menjadi sebab untuk tidak menyertai mana-mana kejohanan sehingga akhir tahun ini. Menurut Farah Ain, dia tidak mahu terlalu memaksa dirinya beraksi dalam mana-mana pertandingan bagi memastikan dirinya dapat kembali pada tahun 2022 dalam keadaan terbaik. Saya juga akan melakukan recovery training sebab saya perlu jumpa sama fizio, dan daripada Olimpik hari itu saya belum lagi recover penuh, dan saya ingin slowly start back training untuk tahun depan. Untuk tahun ini dah tak ada dah, dan belum lagi plan untuk tahun depan. Sekarang tengah planning untuk tahun depan punya game sebab walaupun sekarang pandemik dah kurang, tetapi kita still ada SOP yang kuat dan kita juga kena jaga kesihatan. So belum lagi, sekarang dalam rangka untuk planning untuk tahun depan. Farah juga menjelaskan dia belum pasti sama ada akan beraksi di Sukan SEA 2021 di Hanoi tahun depan, namun mengakui mungkin akan menyertai Sukan Asia 2022 di Hangzhou dan Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham. Atlet berusia 27 tahun itu membuat penampilan sulung di Sukan Olimpik Tokyo 2020 Julai lalu, namun gagal layak ke peringkat akhir acara all round selepas menduduki tempat ke-68 daripada 85 peserta. Dari edisi Sukan 9 Oktober 2021 berakhir di sini. Terus mengikuti berita perdana bersama rakan penyampai Hazel dan juga Faris. Kesejahteraan mental dan fizikal. Kekal berhubung. Eratkan rangkaian sosial yang sihat. Aktifkan diri. Tingkatkan kecergasan diri. Syukur. Hargai nikmat kehidupan. Teroka minat. Tonjolkan bakat. Beri. Kebahagiaan dikongsi bersama. Amalkan Take 5. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Jom klik hasil. Wira nak kongsikan hasil kutipan cukai adalah penting untuk pembangunan negara. Hasil kutipan cukai ini merupakan sebahagian daripada bantuan berterusan kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Realitinya, semua bantuan kepada rakyat Malaysia dapat diteruskan kerana kita semua bertanggungjawab kepada negara. Jom kita bayar cukai. Jom klik hasil. Nikmati
Nikmati penjimatan 50% dengan penyelesaian perniagaan Unify. Dengan penyelesaian pemasaran digital, bina laman web anda sendiri. Tingkatkan kemahiran digital anda dan capai lebih ramai pelanggan. Layari unify.com.my/SME Grant hari ini. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. RTM melalui rakan pembimbing perkhidmatan awam Akrab melancarkan kempen Ribbon Hijau bagi mempromosi psikologi sihat ke arah endemik. Program dianjur sempena Hari Psikologi Perkhidmatan Awam yang disambut buat julung kali hari ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran, Datuk Ruzain Idris, program yang berlangsung sepanjang Oktober ini dianjur selaras konsep keluarga Malaysia bagi mencapai keberhasilan kebahagiaan dalam kalangan warga jabatan. Kena kita sedia maklum di RTM ni hampir 10%, 400 lebih kaki tangan kita, staf-staf RTM yang positif COVID sepanjang tempoh hampir 2 tahun tersebut. Dan itu tidak termasuk mereka-mereka atau rakan-rakan yang kita kategorikan sebagai kontak rapat. Jadi sama ada dia yang positif maupun yang kontak rapat, masing-masing ada rasa perasaan takut, trauma dan sebagainya. Dan kadang-kadang kekhawatiran itu berlanjutan sehingga bila nak datang ke pejabat juga atau untuk datang bekerja, jadi satu kerisauan kepada mereka. Jadi apa yang kita cuba bantu dalam inisiatif Akrab ialah untuk kita mendekati mereka, kita membantu, menyokong mereka. Antara pengisian program, sesi klinik hati, bengkel dan seminar psikologi dan penerbitan kapsul pesanan khidmat masyarakat. Turut digerakkan kempen tabung khas RM1 untukmu bagi mengutip derma kepada ahli keluarga kaki tangan yang telah kehilangan nyawa akibat COVID-19. Datuk Ruzain ditemui selepas merasmikan kempen itu dalam program Selamat Pagi Malaysia. Disangka panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Bagi penyanyi Ashira, apa yang ditakdirkan dalam kehidupannya sekarang diterima beliau dengan reda. Meski belum mampu menyinar selepas menyertai sebuah program realiti tahun lalu, Ashira tabah menjaga suaminya, Bud Indigo, yang kini mengalami kecacatan kekal selepas kesemua jari kaki kirinya dipotong akibat diabetes. Saya tak tahu macam mana nak cakap mana datang kekuatan tu ya, tapi so far setiap hari saya cuma tanamkan dalam diri saya yang apa sekali yang terjadi ini Allah nak bagi yang lebih baik nanti di kemudian hari. So saya kena kuat lah, walaupun saya tak kuat kadang-kadang nak buat macam mana saya kena kuat juga.
Tidak mahu membuat sesuatu secara tergopoh gapah, penyanyi Datin Aliyah akui ingin fokus dan berikan yang terbaik pada sesuatu perkara terutama dalam bidang perniagaan yang diceburinya. Tambah isteri kepada Metro Music tersohor negara itu, perjalanan perniagaannya banyak memberi pengajaran, lebih-lebih lagi semasa musim pandemik COVID-19. Saya tahu untuk menjual kosmetik ni satu benda yang sangat-sangat rumit. Kalau macam kita tahu F&B tadi tu memang dah dia rumit secara kita tahu nak kena kerja keras apa semua kan. Tapi rumit kosmetik ni lagi yang maksudnya kita kena tahu apa produk tu. Kita tak boleh nak simply jual je. Lepas tu kalau if let's say anything happen dekat pengguna tu, kita kena ada tanggungjawab tu. Sekarang ni pun bisnes yang saya buat ready to wear. Benda yang memang saya pakar kat situ. Saya suka macam tu. Nampaknya isu pelakon 1 juta pengikut terus dibawa minggu demi minggu. Ia makin galak diperkatakan, malah makin panas apabila persoalan tersebut timbul melibatkan sesetengah saluran televisyen penteriman mahukan sebegitu bagi watak utama. Rata-rata pelakon senior beranggapan populariti bukan penentu kerana jumlah 1 juta pengikut di laman sosial tidak boleh dijadikan kayu pengukur kepada seseorang individu, apatah lagi jika lakonan mereka itu hanyalah sekadar suam-suam kuku. Benda ni akan berterusan sebenarnya. Walaupun kita menidakkan benda ni apa semua, benda ni sebenarnya ada. Jadi dia jadi macam ikut trend lah. Jadi kalau berlaku lagi benda ni, so kita akan nampak bakat-bakat baru yang ada yang bagus, takkan digilak. Bakat paling utama. Bakat paling utama. Tak ada bakat. You nak ada followers and then you cannot act. You ada followers tapi tak boleh nyanyi macam mana? Kan? So kita macam peminat-peminat pun janganlah jadi khianat dalam pemilihan mereka lah. Dia mesti faham. Dia mesti ikhlas dengan pemilihan mereka kan. Orang-orang macam artis-artis di luar sana pun diorang pun nak cari makan tau. Diorang tu bekerja itu kerjaya mereka tau. Janganlah kita khianat diorang sampai diorang hilang pekerjaan diorang. Saya tak ada. Saya rasa yang ada ni pun saya dah cukup popular lah. Itu tak payah nak popular lagi lah. Sebab saya kesian tengok orang yang nak popular ni dek. Macam-macam cara dia buat. Kadang-kadang merangkak, isap botol susu. Alamak, saya kata. Semata-mata nak cari follower. Penerima dana program kandungan digital oleh Finas diharap dapat menyasarkan peluang dalam menjana pendapatan melalui pemilikan hak cipta yang diberikan. Setakat ini lebih daripada 200 syarikat yang telah menerima dana tersebut dan menjadi salah satu cara untuk membantu ekosistem pemain industri demi kelangsungan hidup. Okey, disebabkan PKP yang sebelum ni sememangnya ada sedikit penangguhan ataupun ada sedikit delay kepada penerima dana, tetapi ianya telah lock and seal apabila kerajaan telah mengumumkan yang industri seni kreatif tanah air boleh bergerak semula. Jadi sekarang ni masing-masing tengah sibuk. Untuk rekod, filem Kampung Latah Kena Kuarantin yang merupakan filem pertama dibiayai peruntukan oleh Finas meraih kutipan lebih RM1 juta baru-baru ini. Ia satu kejayaan yang patut diambil contoh oleh pembikin filem lain dalam bijak mengguna pakai dana yang diterima dari kerajaan. MK Group dengan bangganya mempersembahkan kumpulan pop wanita terhangat di Malaysia, Dolla, dalam konsert Stay Strong Malaysia. Menariknya, konsert yang bakal distrimkan secara langsung dari sebuah lokasi tertutup dalam bentuk maya oleh Hitman Group bakal memberikan hiburan yang diidamkan oleh rakyat Malaysia di rumah secara selamat. Bukan sahaja untuk berhibur, ia juga bagi mengumpul dana untuk petugas barisan hadapan dengan sasaran RM50,000. So dalam konsert ni, I think basically because dah lama Dolla tak buat cover anywhere actually. So dalam konsert ni we can see an exclusive cover yang kita tak pernah buat anywhere else before. So it's a bit of a surprise for everyone. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama anda. Terima kasih luangkan masa. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye.
Seorang pemuda dari Indonesia yang dikenali sebagai Rudy terkejut apabila melihat seorang wanita menjemur keropok sehingga memenuhi jalan raya. Rudy yang buntu terus menunggang motosikalnya di atas jemuran keropok tersebut kerana tiada laluan alternatif. Dalam satu video lain, sebuah lori turut melakukan tindakan sama. Bagaimanapun, wanita itu tetap kelihatan tenang dan tidak menunjukkan reaksi marah walaupun keropoknya hancur. Gelagat seekor singa laut yang tiba-tiba menjadi jinak untuk mendapat makanan percuma mencuit hati warga maya. Dengan hanya berlagak sopan di pasar tanpa mengganggu sesiapa, singa laut itu berjaya mencairkan hati para nelayan yang kemudiannya memberi ikan segar kepada haiwan tersebut. Gelagat singa laut yang mundar-mandir di pasar berkenaan seakan-akan meminta belas kasihan nelayan di kongsi portal up2.biz. Sehari tidak menatap wajah anak pun sudah mula rasa kehilangan. Apatah lagi, terpaksa menahan rindu selama 3 tahun selepas mengambil keputusan untuk berpisah dengan pasangan. Situasi perit itu dilalui seorang wanita yang mahu melepaskan rindu dengan memeluk anak lelakinya. Menerusi perkongsian di laman Facebook, wanita yang menggunakan nama Rias Jelita itu memuat naik video memaparkan dia berjalan mendekati anaknya. Namun, bekas suami bertindak agresif dengan menarik tangan anaknya. Situasi tegang itu kemudian ditenangkan oleh polis bertugas. Baik saudara, berita perdana edisi 10 Oktober 2021 berakhir di sini. Tahniah keluarga Malaysia apabila kita telah berjaya mencapai 90% vaksinasi dewasa. Rentas negeri juga bakal dibenarkan bermula tengah malam ini. Untuk itu, walaupun anda telah divaksin, terus amalkan SOP yang ditetapkan. Yang sahih di berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.